terima kasih kepada semua subscriber saya. Hari ini saya akan menyediakan resepi popular Malaysia iaitu nasi lemak untuk keluarga saya. Jom kita ke dapur untuk melihat cara-cara menyediakan nasi lemak. Halo semua, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara saya menyediakan nasi lemak. Nasi lemak adalah kegemaran anak-anak saya. Saya masak pagi sampai tengah hari pun mereka makan. Penyediaan awal yang saya buat ialah saya akan rebus cili untuk giling sendiri. Saya ada dalam 30 cili kat sini, tapi saya saja kisar lebih lah. Yang saya akan pakai adalah 1 mangkuk penuh saja. Jadi untuk sambal saja kita pakai dalam 20 tangkai cili kering. Kita rebus dalam air panas supaya senang bila kita nak kisar nanti. Jadi ini adalah penyediaan awal. Sementara cili kering kita masak atas air panas, saya akan perah santan sendiri. Jadi saya dah ada separuh kelapa ya, separuh. Saya dah parut kelapa separuh, saya akan buat santan. Jadi kalau saya masak kat rumah, saya buat semua sendiri. Jadi tak beli yang ada dalam kotak. Jom kita perah santan dulu. Okey semua, saya perah santan, saya pakai blender lah. Saya letak dalam blender kelapa separuh tu, saya masukkan air. Kemudian saya blender. Kalau blender dapat santan dia banyak sikit. Kalau saya perah tangan, mungkin tak banyak lah. Okey, saya blender sekarang. Okey, saya dah blender. Sekarang saya akan perah untuk mengambil santan. Saya masukkan kelapa yang telah blender tadi. Jadi perah macam biasa je. Yang ni kita letaklah satu tempat yang lain. Saya akan ambil santan, saya akan letak lagi air dalam 3 cawan. Kemudian saya ambil santan daripada kelapa yang kita blender ni. Dia jatuh-jatuh tak apa, kita tapis 2-3 kali nanti, tak ada masalah. Okey, saya ambil 4 cawan beras untuk membuat nasi lemak hari ini. Saya basuh dulu beras ya. Saya akan basuh 3-4 kali. Okey, beras saya sudah basuh, saya simpan sini. Sekarang saya basuh daun pandan dulu. Ni memang dah basuh lah, tapi sebab saya petik semalam, saya letak peti sejuk, saya basuh dulu. Ni celah-celah daun pandan ni kena basuh ya. Kadang-kadang ada kotoran. Okey, dah siap. Bolehlah saya simpulkan daun pandan ni. Saya masuk ke dalam beras. Saya simpulkan. Saya ada 3 helai daun pandan. Beras 4 cawan. Okey, siap. Jom kita masak nasi. Okey, sekarang saya nak masak nasi lemak. Saya dah masukkan dalam rice cooker ni. Jadi sekarang saya masukkan santan. Saya 4 cawan beras. Saya ambil santan 1, 2, 3, 4. Jadi bergantung kepada beras anda. Kalau saya beras ni beras biasa. Jadi 4 cawan beras, 4 cawan air. Saya ada 2 hirisan halia. Saya masukkan 2 hirisan halia.
Kemudian saya ada garam sedikit, saya masukkan garam. Kita kacau-kacau sikit. Lepas ni bolehlah kita start masak ya. Kita tutup rice cooker, masak sehingga nasi kita masak sehingga rice cooker nanti dah habis masak. Itu saja penyediaan nasi untuk nasi lemak. Sekarang kita tengok cara penyediaan sambal dia, bahagian yang penting pula. Nampak ya, cili yang saya rebus tu dah sejuk. Bolehlah saya kisar sekarang. Okey semua, cili rebus ya, saya dah kira saya kira satu-satu ni ada 30 tangkai cili kering. Untuk 30 tangkai cili kering ni saya gunakan 2 bawang besar. Untuk buat sambal ikan bilis nasi lemak, kita tak boleh kedekut bawang kena letak bawang lebih baru sedap. Jadi saya masukkan ke dalam blender. Blender ni saya dah basuh. Tadi kita blender kelapa kan. Jadi dah basuh. Saya masukkan semua cili sekali. Ni saya dah letak cili dalam blender. Ambil air 1 cawan. Kita blender cili kering ni dulu. Nampak cili blender dia agak pekat, tapi dah blender separuh jalan. Saya masukkan 2 biji bawang, saya potong, senang blender nanti. Jadi saya masukkan semua ke dalam blender. Saya masukkan 1 cawan air lagi. Bila kita blender, kalau pekat, nanti blender ada bunyi yang aneh macam tu. Masukkan air, jangan blender terus. Nanti rosak blender. Saya continue blender. Saya kisar sampai halus. Okey, kita dah kisar halus cili. Kita tuangkan dalam 1 mangkuk. Dapat 1 mangkuk penuh. Kemudian untuk penyediaan sambal ikan bilis, saya ada 1 mangkuk nasi penuh ikan bilis. Kemudian saya akan perlukan belacan dalam 2 inci. Yang ini adalah asam jawa. Saya ambil dalam 1 saiz limau purut kecil. Nanti saya perah, ambil jus dia setengah cawan. Jadi saya tak pakai asam gelugur. Saya pakai asam jawa. Okey, jom kita tengok cara menumis sambal ikan bilis. Memang kita kena basuh. Kalau tak, garam dia banyak sangat. Lepas tu kan dia makanan kering kan, jadi kena basuh. Dah siap basuh ni, bolehlah saya masak nasi sambal. Saya panaskan kuali, kemudian saya letak minyak dalam setengah cawan. Kita kalau buat sambal tumis ikan bilis untuk nasi lemak, memang kena letak minyak lebih sikit. Baru senang kita nak tumis sambal dia. Biar minyak tu panas dulu. Okey, sementara minyak panas, nasi pun dah masak. Jadi bolehlah saya kacau-kacau sikit. Lepas tu tutup. Nanti kita boleh hidangkan. Saya masukkan ikan bilis. Saya goreng ikan bilis dulu. Saya letak macam ni sebab tadi saya basuh. Kalau saya tuang dengan air sekali meletup pula. Jadi saya goreng ikan bilis dulu sampai garing. Okey, tapi belum garing lagi nasi
ikan bilis ni. Kita tunggu sekejap lagi biar dia garing betul-betul. Okey, ikan bilis dah goreng. Nampak ya, walaupun saya dah kopek dia, tulang dia dah buang, ada lagi tulang. Jadi kita kena berhati-hati kalau pakai saiz besar ikan bilis. Tulang dia tajam sikit ya, nanti budak nak makan susah. Ni saya buang nanti. Jadi kita dah siap goreng ikan bilis. Okey, minyak yang sama saya masukkan belacan dalam 2 inci. Goreng belacan sekejap, kemudian masukkan semua cili kita. Ini ada lagi saya masukkan. Jadi kita tumis. Ni ambil masa yang lama untuk cili ni kita tumis sehingga garing. Kita tumis saja. Biar dia mendidih dan tumis. Okey semua, sementara cili saya letak dalam kuali sebelah tu, saya rebus telur dulu. Ada 4 biji telur, saya letak garam secubit. Okey, saya letak garam secubit. Kemudian saya rebuslah telur ni sampai dia masak. Saya akan tumis cili ni sampai dia pecah minyak. Memang lambat. Satu dapur pun meletup-letup dengan pecahan cili ni. Kita sabar saja nanti makan sedap. Okey, nampak sambal kita dah pecah minyak sikit. Saya biar dia sekejap. Okey, sementara sambal saya tumis, saya sediakan 2 timun. Saya ada 2 timun, saya akan hiris. Saya ada kacang 1 cawan, saya akan basuh dan saya akan goreng kacang ni. Jadi inilah dia kondimen ya untuk nasi lemak kita. So nasi lemak hari ini lauk telur rebus saja. Jadi jom kita bersihkan kacang dan hiris timun. Okey, sambal kita dah pecah minyak. Saya masukkan air asam jawa. Kemudian saya masukkan air yang saya ambil dari blender tadi. Saya masukkanlah dalam 2 cawan air. Saya biar sambal ni mendidih dulu. Lepas tu baru kita perisakan. Sementara cili kita mendidih, saya hiris timun ni dulu. Saya keluarkan kulit dia. Okey, saya dah hiris timun. Saya potong serong. Ikutlah suka hati nak potong macam mana. Hari ni saya potong serong timun. Okey, lepas potong timun ni kita cek pula sambal kita. Saya asyik potong timun ni. Tak tahulah sambal saya ni dah mendidih ke tak. Okey, timun siap. Jom kita tengok sambal. Tepat pada masanya. Sambal dah pecah minyak. Saya nak perisakan sambal. Saya letak dulu gula. Saya letak gula 2 sudu teh. Saya letak gula 2 sudu teh. Saya letak garam 1 sudu teh dulu. Nanti kita cek dia punya cukup rasa lah garam. Nampak ya? Dah pecah minyak. Perfect macam ni. Jadi memang sambal ikan bilis untuk nasi lemak memang dia minyak sikit lah. Tapi jangan risau lah, nanti kita boleh tuang minyak tu, kita boleh pakai sudu. Kita
terkeluarkan minyak lebih tu. Tapi saya rasa nasi lemak kita tak adalah sangat berminyak ya. Saya letak minyak tadi pun cukup-cukup. Okey, saya rasa dulu. Cukup perisa dia. Asam jawa pun cukup. Gula, garam semua cukup. Saya biarkan dia sekejap. Saya taburkan beberapa hirisan bawang merah, bawang besar. Saya potong halus macam tu. Saya taburkan atas. Kemudian saya masukkan ikan bilis. Lepas letak ikan bilis, saya terus tutup api. Sebab saya nak ikan bilis saya crispy sikit. Jadi, siaplah sambal ikan bilis untuk nasi lemak kita. Sudah siap. Saya basuh kacang ni sikit. Saya toskan air dia, kemudian saya goreng. Okey, saya dah basuh kacang tanah 1 mangkuk. Saya akan goreng sekarang. Saya panaskan kuali, saya letak minyak sikit. Saya goreng kacang ni. Saya goreng kacang tanah sehingga dia garing. Okey, kacang sudah garing. Bolehlah saya ambil keluar. Kena cepat ya, kalau tak dia hangus. Jadi boleh kita angkat keluar kacang. Okey, periuk yang sama saya nak goreng ikan bilis sikit. Tadi saya goreng 1 cawan ikan bilis. Saya lupa nak goreng lebih untuk nasi lemak kita. Jadi daun pisang untuk nasi lemak. Nasi lemak sekarang saya nak plating. Jadi saya ambil nasi. Hari ni nasi lemak special sebab saya letak dalam daun pisang. Nasi lemak daun pisang memang kegemaran keluarga saya. Bukan keluarga saya saja, seluruh rakyat Malaysia pun suka. Saya letak nasi, saya letak kacang, saya letak ikan bilis goreng. Saya letak telur dululah ya. Telur. Ni ada timun. So macam inilah cara kita nak plating. Cari pisau tak dapat sekejap Okey, dapat. Ni telur. Saya letak macam ni. Ni saat yang ditunggu-tunggu. Sambal dia saya letak atas ni. Ini dia nasi lemak yang saya prepare menggunakan daun pisang. Sudah siap untuk dimakan. Jom kita rasa. Nasi lemak yang telah saya sediakan untuk keluarga saya. Hai. Jadi mereka, anak-anak saya ni dia suka nasi lemak. Dia dah ambil dah display tadi. Dia nak makan banyak dia kata. Saya rasa dulu. Okey, rasa tengok sedap tak? Best. Memang sedap. Sambal dia taklah terlalu pedas. Cukup asam, gula, garam. Ikan bilis pun banyak. Memanglah sedap nasi lemak hari ni. Macam mana? Apa komen? Sedap. Lain kali tolong mama buat Boleh. Hari ni dia petik daun pisang je. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Saya harap semua suka akan video saya hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Nandri. Wanakkam.